Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 23 Januari 2024. Perjuangan menuntut hak-hak kepentingan Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MS63 merupakan tanggungjawab bersama rakyat di negeri ini. Justru maklumat, ilmu dan penerangan berkaitan MS63 perlu disampaikan kepada rakyat Sabah agar mereka dapat turut serta dalam perjuangan itu. Ketua Wanita Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, perjuangan menuntut kepentingan Sabah dalam MA63 lebih berkesan dengan sokongan seluruh rakyat Sabah yang benar-benar memahami perjanjian itu. Beliau turut menghargai usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu-isu tertangguh dalam MA63. Ini merupakan perjuangan kerajaan negeri Sabah, JRS sendiri, dan sepatutnya menjadi perjuangan semua rakyat negeri Sabah. Barulah kita akan mencapai apa yang ada termaktub di dalam MA63 itu dan untuk kebaikan seluruh rakyat negeri Sabah. Ini perlu diperjuangkan bersama-sama. Dan insya-Allah kita akan terus sampaikan penerangan ini sampai ke peringkat akar umbi. Datuk Aziza ditemui media selepas program taklimat MA63 bersama pemimpin wanita Sabah di Kota Kinabalu. Taklimat disampaikan Pegawai Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Arif Adi Putra Anwar. Sebagai rakyat Sabah, terutamanya kita kena sentiasa berusaha memastikan agar hak kita yang telah diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin awal dapat dilaksanakan. Harapan saya juga aktiviti seperti ini ataupun program-program seperti ini bukan saja di sini setakat berhenti setakat di sini, kita boleh membawa taklimat-taklimat ini hingga ke akar umbi, dan saya juga mengharapkanlah dia akan diteruskan. Dengan ilmu atau pengetahuan yang mantap mengenai dengan MA63 ini, maka khasnya khususnya wanita-wanita lah di luar sana lebih dapat menghadamnya dan lebih dapat melibatkan diri sebagai seorang warga negara Sabah untuk memperjuangkan MA63. Program taklimat ini akan diperluas ke seluruh negeri. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ranau dalam mod siap siaga bagi menghadapi monsun timur laut atau musim tengkujuh yang dijangka berterusan sehingga Mac depan. Ketuanya Ridwan Muhammad Tai berkata pihaknya melakukan rondaan di kawasan hotspot selain mengadakan kempen kesedaran bagi memberi maklumat kepada masyarakat berhubung kebakaran, gempa bumi, banjir dan tanah runtuh. Untuk daerah Ranau sebenarnya hotspot yang telah kami berikan dalam jadual ataupun dalam kami punya list, dia sebenarnya sentiasa akan ada hotspot yang baru, cuma kita tidak jangka. Ini adalah nature, kita tidak tahu sebarang penambahan tu mungkin kita akan sentiasa ambil perhatian dari segi keadaan cuaca lah. Ridwan yang ditemui RTM di Ranau turut menasihatkan penduduk di daerah itu untuk sentiasa berjaga-jaga menghadapi sebarang kemungkinan terutama musim hujan. Sebarang bantuan boleh hubungi BBP Ranau. Seramai 300 orang terdiri golongan B40, Ibu Tunggal dan Asnaf menerima bantuan bakul makanan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Penyerahan sumbangan disempurnakan Timbalan Setiausaha Agung BSMM Kebangsaan Datuk Daniel Iskandar Abdul Rahman di Kampung Sailan Putatan. Bercakap kepada RTM, Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sabah, Datuk Asnan Yunus Chung berkata, program itu antara program rezeki sejuta umat yang dilaksanakan secara berterusan oleh BSMM di seluruh negara. Dan program ini memang kami teruskan daripada masa COVID lagi sudah berjalan. Dan program ini memang kami rancang daripada awal lah untuk membantu orang-orang yang susah kan. Jadi memang kalau kita tengok banyak lagi orang-orang yang susah yang terperinci yang kita tidak nampak.
Jadi kita cuba datang membantulah. Kita pilih Kampung Salian merupakan ini adalah bermulanya program ini. Ya. Jadi lagipun ini terletaknya di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Jadi kita merupakan kampung yang pertama untuk kita jalan program ini berdasarkan assessment ataupun kaji selidik yang kita jalankan. Saya rasa sungguh bertuah dan berterima kasih. Saya tidak menyangka yang Kampung Salian ini mendapat perhatian dan semoga dengan ini insya-Allah saya akan lebih bekerja keras. Dalam program ini, 75 kotak bakul makanan diagihkan kepada 4 buah daerah iaitu Putatan, Kota Kinabalu, Pinampang dan Tuaran. Wakil Mukim Lohan Bongkut Ain Farisha Azamain dinobatkan Johan Pertandingan Paginatan Talent 2023 Anjuran Biro Kebudayaan Gagasan Rakyat Sabah bahagian Paginatan Ranau sekaligus membolehkannya membawa pulang wang tunai RM2,000, piala dan sijil. Naib Johan disandang Wakil Mukim Tanah Rata Adi Fala Jahidin manakala tempat ketiga dimenangi Nur Hawani Hamisin mewakili Mukim Sumi Nimpot masing-masing menerima hadiah wang tunai RM1,500 dan RM1,000 beserta piala dan sijil. Bagi kategori vokal terbaik dimenangi Ain Farishah manakala persembahan terbaik dimenangi Adi Fala Jahidin. Bagi kategori peserta paling popular menerusi undian dimenangi Mayrin Jaingin mewakili Mukim Paus yang mendapat 2,217 undi. Hadiah para pemenang disampaikan Adun Karanaan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga Timbalan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah. Bercakap kepada RTM, Datuk Masidi mencadangkan agar anak seni tempatan diketengahkan dalam program rasmi kerajaan sebagai platform untuk mengembangkan bakat mereka. Kita ingin galakkan agar di masa akan datang semua acara-acara anjuran kerajaan maupun anjuran persatuan dan pertubuhan harus memberi keutamaan kepada penyanyi-penyanyi yang mana bakatnya dapat diketengahkan. Bertambah kerana kualiti persembahan mereka, tapi kedua juga ini tanda dan bukti sokongan daripada rakyat biasa ke atas kerjaya mereka sebagai penyanyi lah. Take seriously lah, because banyak kita punya budak-budak tempatan sini memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat even di orang bilang outside the country kan. Tetapi lepas itu dia macam bersepi begitu saja. Kelab memanah di daerah Keningau berharap dapat melahirkan lebih ramai atlet memanah yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi. Sehubungan itu, Presiden Kelab Memanah Kampung Lambang Apin-Apin, Safri Yaakob mengajak lebih ramai generasi muda untuk menceburi dalam sukan memanah. Ketika ditemui RTM di Keningau, Safri berkata penglibatan penduduk dalam acara sukan memanah ini secara tidak langsung dapat melahirkan lebih ramai atlet memanah tanpa mengira had umur. Harapkan dapat melahirkan lebih ramai lagi muda-mudi ataupun wakil daripada Keningau untuk peringkat yang lebih tinggi lah. Memanah ini merupakan satu bukan saja sukan dan memberi kesihatan kepada kita seperti mana sukan-sukan lain, tetapi memanah juga merupakan sunnah. Dia sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan saja kita sihat bila kita berlatih, tetapi dia juga akan mendatangkan pahala, kebaikan dan keberkatan. Kelab Memanah Kampung Lambanga Apin-Apin Keningau mula ditubuhkan pada Oktober tahun lalu dan mempunyai seramai 38 ahli setakat ini. Baik, sekian Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.